Hello guys, Assalamualaikum. Bertemu kita lagi dalam video yang kedua ini ataupun part 2, bersambung yang cerita seram pendek tadi tu. Ada masalah teknikal sikit pada video yang pertama. Lagu background tiba-tiba switch off sendiri. Jadi jom kita teruskan dengan kisah yang tajuk dia masih sama, koleksi kisah-kisah seram pendek dan merung. Ni part 2 lah, sambungan yang video lepas. Okay, jom kita dengarkan kisah dia yang pertama. Teman di tiang. Okey, selepas tamat training, Abang Noh start kerja sebagai penolong technician dekat LLN. Masa tu kabel elektrik semua pakai tiang lagi, tapi sekarang dah pakai underground. Dan kadang-kadang dia yang panjat tiang sebab nak repair ataupun ganti apa yang patut. Adalah satu tahun ni time raya kedua kalau tak silap. Ribut taufan melanda pantai barat Malaysia sampai banyak rumah rosak sebab pokok tumbang dan sebagainya. Abang Noh on call raya tahun tu dan dia dapat panggilan untuk repair salah satu tiang elektrik dekat Ceras. Pokok tumbang telah menyebabkan salah satu kabel terputus dan Abang Noh setakat boleh pergi preliminary cakap kerana orang yang bawa truk crane tu cuti raya tak dapat nak panjat tiang tu. Kalau tak ada crane tu, Abang Noh boleh tengok je dari bawah. Kalau kerosakan tu memerlukan close inspection, baru dia akan panjat tiang pakai harness yang dililit kat badan dan slow-slow mengesok-ngesok tali ke tiang sampai ke atas, macam orang daki rock climbing tu lah. Well, malam tu kena close inspection, jadi kenalah panjat. Kerosakan dia agak teruk lah dekat tiang tu. Jadi Abang Noh ni panjatlah tiang tu. Bila sampai dekat puncak, Abang Noh cek dan catat apa yang patut. Adalah bunyi-bunyi kenegaran daripada pokok berhampiran, iaitu bunyi daun-daun bergegar kerana ada benda yang ganggu dahan dia. Jadi Abang Noh ni dah mula ingatkan kucing, tapi daripada cara bunyi seolah-olah ada benda berat bertengik dekat atas dahan. Seolah macam ada orang main-main panjat pokok. Abang Noh perhati je dahan pokok tu. Tiba-tiba dengan sepantas kilat, lembaga berjubah putih lusuh dan rambut panjang mengerbang lompat keluar daripada rimbunan pokok dan bertengik dekat tiang elektrik. Jarak dia ada dalam 10 meter daripada tiang yang Abang Noh panjat tu. Ui, gila lah. 10 meter tak jauh lah. Bila makhluk tu tengok ke arah Abang Noh, benda pertama yang dekat kepala dia ialah, oh, gini hantu rupanya, kata Abang Noh. Hantu tu tak ada hidung, tak ada kening, kulit kering merekah macam orang sakit kulit, dan mata dia pula macam mata kucing. Dan mitos ada mengatakan Pontianak slash ataupun Lasway bertaring bagai tu. Menurut Abang Noh tak betul lah, sebab tak ada taring pun Abang Noh boleh gelak waktu cerita ni. Aku tanya, tak takut ke bang? Abang Noh cakap kat telinga, just dengar degupan jantung dan nafas sendiri je. Peluh tu tak payah cakap lah. Overall tebal. Bang Noh pakai pokok yuk dek peluh, tapi dia maintain sebab apa-apa pun dia masih bertengek dekat tiang elektrik tu dengan hanya bantuan tali. Kalau jatuh paling kohmai patah kaki juga. Jadi Abang Noh tengok je kejap, lepas tu pandang ke depan dan slow-slow menggelosor turun ke bawah. Tapi elok dia sampai dekat bawah bila dia tengok balik tiang yang tu dah lari hantunya. Dah lari hantunya lepas Abang Noh tu turun. Dia tengok balik tiang tu, hantu tu dah lari. Jadi malam tu Abang Noh tak balik ke rumah terus sebab takut ada yang mengikut. Jadi dia lepaklah ke tempat yang dia tahu buka sampai ke pagi, tempat latihan snooker slash kedai game arcade. Abang Noh lepak main game 20 sen dikdak sampai ke pagi. Okay, kisah seterusnya adalah tingkap misteri. Okay, ceritanya Abang Noh berpindah ke rumah flat dekat sebuah daerah berposkod dekat KL. Selepas berkahwin dengan isteri dia pada tahun lewat 80-an, rumah flat dia tak ada lift lagi
Dan rumah sewa Abang Noor tingkat paling atas, corner lot. Adalah satu hari Abang Noor dibalik lewat dalam pukul 11 macam tu lah. Seharian terlibat dalam aktiviti recabling, membuatkan Abang Noor ni penat gila sampai tak larat nak balik rumah naik motor. Jadi dia minta kawan tolong hantarkan. Sampai dekat kaki tangga, Abang Noor mengeluh bila dia tengok tangga yang terpaksa dia naik. Satu-satu anak tangga Abang Noor naik, dan dia tak kisah nak tahu tingkat berapa. Yang dia tahu bila habis anak tangga dah sampai rumah lah. Jadi Abang Noor ni pun melangkah ke anak tangga yang terakhir dan berjalan nak pergi ke pintu rumah yang cuma beberapa langkah daripada tangga. Bila dia masukkan kunci ke lubang, bila dia putar-putarkan kunci tu, tak bergerak kunci dia. Jadi Abang Noor reverse ke belakang sikit, baru dia perasan rumah tu gelap gelita. Dan terkejut bila tengok sepanjang koridor tak ada pasu bunga, tak ada rak kasut, tak ada selipar kat depan pintu, tak ada langsir, pendek kata bersih licin, macam tak ada orang duduk kat rumah tu. Rumah tinggal, rumah husang. Jadi perasaan seram terus menyentap diri Abang Noor, dan Abang Noor cepat-cepat turun tangga. Bila sampai dekat satu tingkat bawah floor misteri, nak terjatuh Abang Noor bila pintu rumah yang dikenal tu betul-betul depan mata. Cepat-cepat Abang Noor masukkan kunci macam pisau mengiris mentega. Boleh pula buka. Tadi puja payah dak buka kan. Bila dia try kat rumah dia yang betul tu, tadi rumah alang sebelah lah kot. Tapi bila Abang Noor pandang balik tangga yang dia naik tu, dan dia tengok tangga yang menuju ke atas tak ada tangga. Dia tergejah ke dinding balkoni, lihat ke atas cuma nampak rooftop saja. Dalam keadaan masa bela-bela, Abang Noor pun masuklah rumah macam biasa. Rasa letih amat sangat adalah alasan Abang Noor setiap kali insiden tingkat misteri terlintas dekat fikiran beliau. Mungkin sebab terlalu penat telah menyebabkan dia berhalusinasi, ataupun lebih kurang gitulah. Tapi kata Abang Noor, kejadian tersebut agak real untuk nak kata halusinasi. Sebab apa? Dia rasa dia dah naik tangga, padahal rumah dia dah paling atas. Boleh faham cerita dia agak berbelit. Okey, Abang Noor ni dia nampak tangga waktu tu tengah letih. Dia ingat tangga tu naik ke rumah dia. Dia pun naik. Dia nak buka kunci tak lepas. Tapi Abang Noor ni reverse ke belakang, nak pastikan yang rumah tu rumah dia. Tapi rumah tu rumah usang. Tak tahu rumah siapa. Jadi Abang Noor ni pun bergegas lari turun ke bawah, baru jumpa rumah dia yang betul. Tapi Abang Noor ni pun masih lagi intai dekat atas. Dia macam dia macam tadi dia naik tingkat rumah tu, tapi bila dia dah terjatuh depan rumah dia yang sebenarnya bila dia intai balik ke atas, tak ada tingkat tu, tak ada. Tingkat mana tu yang dia naik tu? Itulah dia kisah dia kan. Jadi itulah kali pertama dan kali terakhir tingkat misteri tu muncul. Dan pada tahun 1995 Abang Noor pindah pula ke sebelah rumah sewa aku, dan tinggallah sampai sekarang. Itulah dia. Okey, ini adalah kisah pendek yang seterusnya. Kuala Terengganu 1991. Kisah ini juga diambil daripada Damerung, Dammerung. Okey, kisah pertama, Kuala Terengganu 1991. Hussein terbaring dekat tilam yang terbentang dekat ruang tengah rumah kayu peninggalan arwah atuknya. Keadaan di dalam rumah sepi. Ayah Hussein ni dah ke pejabat, dan adik-adik pula ke sekolah. Cuma mak dia je kat dapur sedang buat makan tengah hari. Sepatutnya dia berada dekat sekolah. Tapi Hussein diserang demam panas malam tadi, dan diasingkan supaya tak berjangkit kepada adik-adik dia. Hussein ni terbenung kebosanan selepas terjaga sebentar tadi nak tengok TV. Mana ada siaran pukul 11 pagi ni. Dikala Hussein mengeluh kebosanan, kedengaran nama dia dipanggil dalam nada berbisik.
Hussein, Hussein. Itulah suara yang dia dengar, bisik. Jadi suara tu macam seolah-olah kanak-kanak yang sebaya dengan dia. Pada waktu ni kejadian Hussein berusia 8 tahun lah. Dia ingat ada kawan dia datang melawat. Jadi Hussein pun tengok ke arah ruang tamu. Tapi suara tu datang daripada tingkap ruang tengah. Mata dia terarah ke arah tingkap berdekatan. Dan dia tengok ada seorang sedang bergayut dekat penghadang kayu tingkap. Menurut Hussein lagi, kepala dia kecil macam kepala baby. Mata besar terbentang, tak ada kening, tak ada hidung. Mulut dia ada gigi anak 2 batang keluar. Kepala botak, kulit muka hitam berkerak kering macam ada orang penyakit kulit. Dari mata yang tutup separuh oleh tuala good morning lembab, Hussein nampak makhluk tu melonjak slow-slow naik ke atas dan bertenggek dekat penghadang kayu tingkap. Terlihat jelas tubuh badan seolah lelaki dewasa yang tegap, tapi ditutupi bulu-bulu yang halus dan lebat. Sambil bertenggek macam monyet sedang duduk, termuncung-muncung mulut memakhluk sebut manggil-manggil namanya. Hussein, 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 Hussein. Tak tahu kenapa Hussein rasa badan dia macam lumpuh, tekak dia kering sampai tak boleh bersuara. Hussein cuba berfikiran positif. Dia rasa mimpi dan dia terus tutup mata rapat-rapat dengan harapan bila buka mata nanti benda tu dah tak ada. Dah lama sikit tutup mata, kelopak mata dia buka secara perlahan-lahan. Kalau tadi bertengok dekat penghadang tingkap, ini dah dekat lantai rumah. Hussein perasan makhluk tu badan dia aja yang tegap, tapi kaki dia kecil kurus. Bila dah start mengesok benda Allah tu, time tu juga dia terkencing. Dan Hussein cuma mampu menangis je. Lebih kurang jarak 3 meter macam tu, makhluk tu stop dan renung. Si Hussein ni, makhluk tu berhenti. Dia merangkak. Bila dia sampai dekat Hussein, dia renung. Seram ni. Dia alihkan kepala ke arah lain sambil tutup mata rapat-rapat, tapi dengar lantai kayu berkeriut-keriut dan berhenti dekat hujung kaki. Bila dia buka mata sikit, makhluk berbulu tu dah menonggeng dengan muka betul-betul menghadap tapak kaki Hussein. Hussein jerit sekuat hati sampai dia rasa suara yang tersekat dekat kerongkong tu keluar sedikit demi sedikit, sampailah jeritan mak pecah sunyi rumah tu. Hussein cakap lepas pagi buat dia, makhluk berbulu tu cepat-cepat mengesok pakai tangan, pergi ke tingkap dan terjun ke bawah. Rumah Hussein ni rumah kayu bertiang, jadi makhluk tu terjun ke bawah. Seram ni. Bila mak dia datang, Hussein meraung-raung, ada hantu bak, ada hantu, ada hantu bak, ada hantu bak. Tapi Bak cuba cakap, mana ada hantu siang-siang ni. Tapi sekarang ni Hussein pun dah dewasa, dah berkeluarga, tapi masih kena bahan dengan adik-beradik dia sebab kes mengigau yang kencing atas tilam tu lah. Siapa tak terkencing atas tilam? Bayangkan makhluk tu mengesot sikit. Bayangkan anda tengah tidur. Bayangkan anda tengah tidur demam, baring atas tilam. Makhluk tersebut datang daripada arah kaki anda, berangkak dengan slow sambil panggil nama anda. Hussein, Hussein, Hussein. Jangan katakan Hussein, saya pun terkencing kat atas tilam tu. Tak malu dah, tak ada dah nak acah-acah kuat. Tapi tak ada siapa pun dalam keluarga dia percaya dengan cerita hantu si Hussein ni. Semua anggap Hussein buat-buat cerita je, nak cover line kan. Kesian si Hussein ni. Jadi itulah dia kisah untuk kali ini. Berakhirlah sudah kisah kita yang ketiga, kisah pendek. Kisah pendek je kan. Diharapkan anda semua terhibur lah. Lagipun ini sambungan daripada video yang sebelum ni. Sebenarnya ada banyak lagi kisah pendek dan merung yang aku nak share, tapi aku dapat buat 2 video ni je lah dulu. Aku dapat compile dalam video ni dululah. Dan kalau ada masa aku akan share kisah dan merung lagi. Banyak ada kisah dia lagi. Best.
baca. Kalau anda nak try baca, pergilah dekat mforum.cari.my, Damerung. Kat situ dia pun penulis kisah-kisah seram macam Rashid Salim. Gitulah. Okay, terima kasih kepada yang sudi mendengar. Walaupun ada banyak kekurangan, terima kasih kerana sudi like, view, share, like dan subscribe kepada channel Misteri Horror. Terima kasih sangat-sangat. Saya betul-betul berterima kasih dan terhutang budi kepada anda semua. Di atas sokongan anda lah yang menyebabkan channel Misteri Horror ni masih lagi bertahan dekat YouTube. Terima kasih anda semua. Saya sangat menyayangi anda semua. Kan? Minta maaf lah kalau ada suara sengau. Dia dah datang dah, resdung dia. Okay lah, terima kasih kerana sudi menonton. Kepada yang masih belum subscribe, sila tekan butang subscribe untuk dapatkan konten-konten yang latest daripada channel Misteri Horror. Dan jangan lupa ketinggalan untuk like dan juga subscribe button, tekan notification bell. Barulah dapat konten-konten yang latest. Dia akan notify. Setiap kali ada upload konten baru, dia akan notify. Kalau tak subscribe, tak dapat lah. Okay, sajalah melalut pula. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.